Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu sekalian? Selamat sejahtera semua. Cikgu harap semuanya sihat bersama dengan keluarga. Keluarga pun dalam keadaan yang sihat. Dan cikgu juga harap jadi semua dapat masih bersemangat untuk meneruskan sesi PDPR kita. Baiklah, untuk hari ini kalau semuanya okey, kita akan mula ya. Baiklah, hari ini cikgu nak buat satu video ulang kaji RPT tingkatan 2 bab 2.3 iaitu reka bentuk elektrik. Semuanya kita dah belajar, cuma hari ini cikgu nak terangkan balik secara ringkas, nak ingatkan balik awak apa yang kita telah belajar sebelum ini. Dan kalau ada bahagian-bahagian yang masih awak tak faham, awak boleh rujuk semula, tengok semula video-video yang telah cikgu sediakan di YouTube cikgu untuk setiap bahagian-bahagian elektrik tersebut. Baiklah, untuk hari ini, di akhir pengajaran, anda akan dapat 10 perkara ni. Kita akan tengok 10 perkara ni. Yang pertama, mengenal pasti elemen elektrik. Yang kedua, menyatakan jenis-jenis arus. Yang ketiga, menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Yang keempat, jenis litar. Yang kelima, membuat pengiraan dalam litar. Yang keenam, menghasilkan lakaran. Yang ketujuh, menganalisis elemen sistem elektrik. 8, membina gadget elektrik berfungsi. 9, membuat pengujian dan penilaian kefungsian gadget, dan yang terakhir mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk elektrik. So kita akan cuba achieve 10 perkara ini . Baiklah, kita akan mulakan dengan nombor 1 iaitu elemen sistem elektrik. Cikgu dah pernah ajar sebelum ni ada elemen sistem elektrik ada 4. Cikgu suruh awak ingat ni. Biasa sekolah kita kan SMK Dengkir, tapi hari ni cikgu nak awak ingat satu sekolah baru iaitu namanya SMK Beban. Jadi S1, M2, K3, Beban 4. So apa itu elemen sistem elektrik? Kita akan tengok ya. Jadi yang pertama tadi SMK Beban. So elemen elektrik ada 4. S, M, K, Beban. Apa itu S? Apa itu M? Apa itu K? Apa itu B, beban. Okey, S ialah sumber. Sumber maksudnya daripada mana datang elektrik tersebut. Okey, sumber elektrik ni dia boleh dibahagikan kepada dua. Boleh diperbarui dengan tak boleh diperbarui. Yang boleh diperbarui ini adalah sumber-sumber yang tak akan habis sampai bila-bila, kecuali jika bumi ni musnah baru dia habis. Tapi selagi bumi ni ada, sumber ni akan sentiasa ada. Ada 4, matahari tak akan habis, angin tak akan habis, air tak akan habis, ombak pun tak akan habis. Jadi 4 ni boleh diperbarui. Bukan maksudnya kita boleh guna ambil suis letak dekat matahari, letak dekat air, tak. Tapi 4 sumber ni kita boleh gunakan untuk menjana elektrik. Contohnya macam Malaysia, kita banyak guna air. Sebab apa? Kita kaya dengan hujan, kita ada banyak sungai, jadi kita bina empangan di kawasan-kawasan yang airnya laju. Jadi empangan ni akan memutarkan turbin. Jadi ini pula adalah 4 sumber yang tak boleh diperbarui. Maksudnya bila dia guna dia akan habis, iaitu petroleum, arang batu, gas, tenaga nuklear. Kalau habis kita kena cari di tempat yang lain. M, medium adalah bagaimana elektrik itu berjalan, mengalir. Dia pertama menggunakan wayar, tengok ni. Yang kedua tanpa wayar. Dua-dua ni adalah vacuum cleaner, penyedut hempa gas. Satu menggunakan wayar, satu lagi tanpa wayar. Ketiga, kawalan. On dengan off ataupun menyambung dan memutuskan litar. Ada 2 cara. Yang pertama adalah secara manual, yang kedua adalah secara automatik. Yang keempat, elemen yang keempat adalah beban. Peralatan elektrik yang memberikan kesan. Ada 4 kesan. Yang pertama bunyi, cahaya, haba dan kinetik ataupun pergerakan. Okey, contohnya siren ni dia menghasilkan apa? Bunyi dan juga cahaya. Yang macam ni kipas ni dia boleh hasilkan haba dan kinetik, pergerakan. Okey, next kita pergi kepada nombor 2, jenis arus. Jenis arus ada 2. Pertama ialah arus terus, yang kedua adalah arus ulang-alik. Arus terus ni sistemnya mudah. Arus mengalir satu arah sahaja, iaitu daripada positif ni, daripada positif bateri dia akan pusing, daripada positif ni dia akan pusing, nyalakan mentol sampailah bahagian negatif bateri. So ini adalah litar arus terus. Okey, mudah aja. Manakala arus ulang-alik adalah arus elektrik yang sentiasa berubah, voltan boleh dinaikkan atau diturunkan menggunakan transformer. Cikgu dah ajar dulu sistem ni yang ada pada rumah kita. Biasanya elektrik akan dijana di stesen jana kuasa dan akan dihantar ke setiap kawasan yang memerlukannya. Okey, jadi ada tempat kita gunakan transformer injak naik untuk naikkan voltan, ada tempat kita gunakan transformer injak turun untuk menurunkan voltan.
So, itu adalah dua jenis arus. Yang ketiga, buku teks awak muka surat 65 menunjukkan cara reka bentuk litar peralatan elektrik. Okey. So, ada dua ni, satu periuk nasi, satu peti sejuk. Kenapa wayar ni susun kat bawah? Kenapa wayar peti air susun dekat belakang? So, tujuannya ada, pertama, untuk keselamatan. Keselamatan ni kenapa diletak dekat tempat yang tersembunyi? Supaya tak senang orang pegang, tak mudah berlaku litar pintas dan sebagainya. Yang kedua, untuk menjimatkan ruang. Okay, so ada dua ya. Pertama, untuk keselamatan. Yang kedua adalah untuk menjimatkan ruang. So, itu adalah reka bentuk. Okay, yang keempat kita akan tengok jenis-jenis litar. Yang pertama, kita ada dua litar ni. Litar ni sama saja peralatan dia, komponen ni semua sama. Yang beza cuma yang ini mentol dia menyala, yang ini mentolnya tidak menyala. Kenapa? Sebab satu switchnya tertutup, satu switchnya terbuka. So, yang ini adalah switch dia tutup, jadi kita panggil dia litar tertutup. Switch dia terbuka, kita panggil dia tadi litar terbuka. Yang ketiga, 4 dan 5. Yang ketiga ni adalah litar pintas. Yang litar pintas ni adalah dua wayar bocor bersentuhan antara satu sama lain. Okey. Yang keempat adalah litar arus bocor. Tadi yang ni dua wayar bocor. Yang ini satu wayar bocor terkena pada peralatan elektrik. Jadi kita panggil dia litar arus bocor. Dan yang kelima yang paling senang, litar salah kekutupan. Apa yang berlaku adalah awak salah pasang positif dan negatif awak punya sumber. Okey, ada 5 ya. Antara 5 ni yang berfungsi cuma litar tertutup sahaja. Litar pintas dan litar arus bocor berfungsi tetapi berbahaya. Jadi end up nanti dia tak akan berfungsi. Manakala nombor 2 dan nombor 5 memang dia tak akan berfungsi langsung. Okay, so yang seterusnya yang kelima, kita nak lihat pengiraan parameter. Yang ini adalah satu soalan yang popular. Apa yang kita nak kira dalam parameter elektrik ni? Kita akan kira 4 benda. V, I, R dan juga P. Okay, so yang ini cikgu akan terangkan secara ringkas. Ini kita dah belajar masa awak sekolah rendah. So ini adalah litar siri. Kalau litar siri, macam mana nak kira dia punya R? Okay, kalau litar siri, R dia R jumlah, sebab kita ada dua beban ni. So, kita kena tambahkan R1 dengan R2. So, 7 tambah dengan 8 sama dengan 15 ohm. Yang ini pula adalah litar selari. Kalau litar selari, kita tak boleh guna cara yang ni. Walaupun dia ada dua, sama macam litar siri, tapi kita guna cara yang ni. Ini cikgu ulang sikit je sebab apa yang ni sepatutnya awak dah belajar masa sekolah rendah. So, bawah dia sama. So, kita letak sama. 1 tambah 1 sama dengan 2/4. Tapi kita tak nak R duduk bawah. Kita nak raja duduk dekat atas. So, kita terbalikkan dia. 4/2. 4 bahagi 2 adalah 2 ohm. Okay, so ini gabungan ni adalah 5. Gabungan ni adalah 2. Okay. Cikgu balik-balik. Ini kita dah belajar ya. So, apa kita nak kira ni? Ada 4. VIR dengan P. So, awak kena ingat ni. Ingat segitiga ni, dan kita akan gunakan teknik kaedah tutup jari. So, bila kita nak kira, kita akan tutup jari kita dekat tempat yang kita nak kira. Okey. So, atas dengan VIR ni, orang bawah ni, duduk sebelah-sebelah ni, kita kahwinkan dia. Kita X-kan dia. Orang atas dengan bawah pula sebab dia kena kongsi bilik. So, kita bahagikan dia. Tanda bahagi. So, kalau kita nak cari V, kita tutup V. Kita tengok kat sini ya. Tutup V. Ni dia tutup V. Jadi, tinggal I dengan R. So, kalau kita nak kira, kita boleh kira 4 benda. Ini kalau tak ingat, pergi balik tengok dekat video cikgu ya. So, kita boleh kira V, I, R dengan P. Nak kira V, tutup V. So, tinggal I dengan R. So, I dengan R, tengah-tengah dia adalah darab. Kalau kita nak kira I, ada tinggal V dengan R je. Dekat tengah-tengah letak apa? Bahagi. Kalau kita nak kira R, tinggal V dengan I je. Tengah-tengah ada apa? Bahagi. Kalau kita nak kira V, tutup P, tinggal I dengan I. V dengan I. So, ini adalah pengiraan dia. Okay. So, yang ini pengiraan dia, contoh pengiraan cikgu dah letak dekat dalam YouTube cikgu. Boleh tengok balik kalau terlupa ya. Cikgu akan buat secara ringkas sahaja. Okey, ni dah. So, ni litar apa? Litar siri. Yang ni litar apa? Litar selari. Siri, selari. Cara kira R dia tak sama ya.
Okey, sekarang kita nak pergi kepada nombor 6 dengan nombor 10. Ini adalah satu procedure. Okey. So, kita dah tahu simbol apa semua. So, kita nak last sekali kita nak bina kita punya lita. Tapi kita nak bina kita punya lita, kita ada langkah-langkah dia. Langkah dia yang pertama adalah menghasilkan lakaran. Menghasilkan lakaran maksudnya kita nak lukis lakaran. Ada dua lukisan lakaran. Yang pertama adalah secara bergambar. Yang kedua adalah secara skematik. Okay, ingat balik, bergambar digunakan semua gambar. Gambar bateri, gambar mentol, gambar Swiss, gambar wayar. Ini adalah lakaran bergambar. Yang kedua, kita menggunakan simbol. Ini simbol bateri, ini simbol untuk mentol, ini simbol untuk Swiss. So, yang atas ni adalah lakaran bergambar. Yang ini adalah lakaran skematik. So, itu adalah lakaran. Bila kita dah ada lakaran, kita kena analisis kita punya lakaran. Macam mana caranya? Kita guna jadual. Kita tentukan siapa SMK beban kita. So, ini kalau menganalisis yang senang dalam exam. Dalam exam dia keluarkan macam ni saja. Jadual semua dia dah bagi, awak cuma perlu isikan dekat sini saja. Siapa jadi sumber? Mentor. So, kita tulis mentor dekat sini. Siapa jadi medium? Wayar. So, kita tulis wayar. Siapa jadi kawalan? Swiss. So, Swiss tulis kat sini. Siapa jadi beban? Kita tulis, sumber tadi bateri 9 volt. Mentol 3 kat sini. Ini adalah untuk analisis exam. Yang ini adalah analisis kalau kita buat projek. Jadual ni kita sediakan dan kita isi sahaja. Okay, boleh tengok dalam buku teks awak. Muka surat 73. Okay, ini pun cikgu dah terangkan dalam video cikgu sebelum ni. Okay, so next. Dah buat lakaran, dah analisis tadi. Analisis guna apa? Guna jadual, lukisan, kita guna skematik ataupun bergambar. Kita binalah gadget kita di mana cikgu akan, awak gunakan mentol, awak gunakan bateri, awak gunakan, ini yang semua yang betul-betul punya, so awak sambungkan. So kalau cikgu terus bagi awak mentol, bagi Swiss, bagi bateri kan, awak tak tahu nak meletak bateri kat mana, mentol kat mana. Sebab tu kita tengok langkah pertama tadi menghasilkan lakaran. Jadi gunakan lakaran ni, kita hasilkan, kita bina kita punya gadget. Macam mana kita nak tahu gadget kita tu berfungsi ke tidak? Kita pergi kepada langkah yang seterusnya. Okey, langkah yang seterusnya adalah membuat pengujian dan penilaian. Tadi kan kita dah buat kita punya lita, kita dah sambung kan? Kita dah sambung, kita nak test dia berfungsi ke tak berfungsi. So, kita buat pengujian dan penilaian. Tujuannya adalah untuk memastikan gadget tu berfungsi. Jadual ni ada. Jadual ni biasanya kalau kita buat projek. Senang je. Kita masukkan semua kita punya SMK beban, sumber kita bateri, mentol, medium kita dah wayar, kawalan kita Swiss, beban kita adalah mentol. So, kita check sama ada dia berfungsi ataupun tidak berfungsi. Kalau menyala tu berfungsilah. Biasanya kalau mentol menyala, semua pun menyala lah. Berfungsi. Ini kita ceritalah apa yang fungsi yang dia lakukan. So, itu adalah pengujian dan juga penilaian. Sekarang akhir sekali, kalaulah lita kita ni tak cukup bagus, kita kena buat nombor 10, penambahbaikan. Kenapa kita buat penambahbaikan? Kita nak buat gadget kita menjadi lebih baik. Okay, so kalau dalam awak punya buku teks, ingat tak? Kita nak letak lampu dalam almari supaya bila kita buka pintu almari, lampu kita menyala terang. Jadi kita nampak semua benda yang ada dalam almari kita. So, itu adalah projek kita. So, masa mula-mula kita buat lita yang mudah. Kita letak mentol. Okay, kemudian kita letak bateri. Kita letak Swiss. Ini lita yang pertama yang kita hasilkan, iaitu lita siri. Okay, kemudian kita dah buat lakaran, kita dah bina, kita dah buat lakaran, analisis, bina, uji. Okay, kemudian bila kita dah pasang dekat kita punya almari, kita tengok lampu dia gelap aja. Lampu ni je terang, yang lain semua gelap. Lepas tu kalau satu rosak, yang lain semua rosak. So, penambahbaikan yang kita buat ialah kita tukarkan dia daripada lita siri kepada lita selari. So, itu penambahbaikan yang kita buat. Okay, sebab apa? Yang ini satu rosak, semua rosak. Yang ini satu rosak, yang lain masih okey. Dan satu lagi, nyalaannya semua sama. Jadi, semua tempat dalam almari tu nampak sama saja. So, ini ialah selari. So, kita tukar daripada siri pergi kepada selari.
So, itu adalah semua yang ada dalam bab ini. So, semua kita dah buat. 1 sampai 10 kita dah siapkan. So, itu sahaja untuk ulang kaji kali ini. Yang tak faham boleh rujuk semula video YouTube cikgu. Bye.